Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat mengadakan lawatan tidak berjadual ke Kementerian Kewangan dan Ekonomi kemarin. Semasa keberangkatan itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyentuh beberapa perkara yang menyangkut pengurusan dan pentadbiran agar tetap berjalan dengan baik dan betul tanpa sebarang pemesongan selain isu-isu lain yang boleh mengundang banyak sungutan dan kesalan serta pengurusan kutipan cukai perniagaan yang belum lagi dilaksanakan secara menyeluruh. Keberkesanan pelaksanaan skim tabung amanah pekerja TAP dan isu kenaikan harga barangan yang tidak boleh dipandang ringan. Antara perkara yang baginda peringatkan ialah janganlah bersikap membiarkan satu pihak terus mengaut keuntungan sementara satu pihak lain merintih menjadi mangsa. Dan dalam kegairahan menarik pelabur langsung asing FDI, aspek-aspek security janganlah sampai lupa atau diabaikan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah Kementerian Kewangan dan Ekonomi MOFI adalah nama baru menggantikan nama asal Kementerian Kewangan bagi tahun kewangan 2020-2021. Dengan peruntukan lebih 853 juta, MOFI akan terus bekerjasama dengan kementerian-kementerian dan agensi-agensi berkenaan ke arah meningkatkan lagi tahap produktiviti dan pemberian perkhidmatan yang berkualiti kepada orang ramai serta memastikan keberkesanan kutipan hasil-hasil kerajaan termasuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi melalui pelaburan langsung asing, perkembangan industri dan perdagangan dalam serta luar negara. Semua ini tentu saja memerlukan pegawai-pegawai dan kaki tangan yang berkebolehan dalam pengurusan dan pentadbiran. Di samping kebolehan, sikap jujur dan amanah juga lebih diperlukan bagi menjamin supaya pengurusan dan pentadbiran tetap berjalan dengan baik dan betul tanpa sebarang pemesongan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah mengambil maklum jawatan tertinggi dalam kementerian menjadi cabaran kepada pemegangnya di samping menjalankan tugas bagi jawatan utama sebagai pengerusi kepada beberapa lembaga pengarah yang antara lain bertanggungjawab untuk memenuhi jadual-jadual permesyuaratan bagi lembaga. Di sini ingin beta mengingatkan supaya konflik of interest janganlah berlaku. Tetapi sebaliknya, pegawai berkenaan dikehendaki bertindak dengan adil saksama, bukan memberikan layanan berbeza, seperti terhadap pihak tertentu akan diberikan layanan yang mesra dan segera, sementara terhadap pihak lain pula diberikan layanan yang kasar dan lambat. Etika kerja berpasukan sangat mustahak. Pegawai atasan walaupun mempunyai pemikiran yang maju, namun tidaklah elok baginya untuk bersikap angkuh, menolak atau enggan mendengar setiap pandangan atau idea pihak bawahan. Apatah lagi jika pihak bawahan itu mempunyai kepakaran dalam bidangnya. Sikap yang demikian ini dilihat sungguh merugikan, bahkan berpotensi untuk mencipta jurang di antara ketua dan anak buah. Dalam titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menegaskan pegawai atasan tidak sepatutnya membuat dasar berpandukan kepada kedudukan mereka yang jauh berbeza dengan pegawai bawahan sehingga berlakunya keputusan-keputusan lemah yang mengundang banyak sungutan dan kesalan. Ada juga berlaku pegawai atasan tidak mempunyai idea-idea yang menarik, tetapi terus memaksanya idea-idea tersebut
supaya diterima oleh orang lain. Maka berlakulah keputusan-keputusan yang lemah yang mengundang kepada banyak sungutan dan kesalahan. Pegawai atasan tidak sepatutnya membuat dasar berpandukan kepada kedudukan mereka yang jauh berbeza dengan pegawai bawahan. Bagi pegawai bawahan, apa-apa yang namanya allowance adalah sangat bermakna. Berbeza dengan pegawai atasan, mereka tidak memerlukannya. Oleh itu, sebarang peraturan yang hendak dibuat mengenai allowance hendaklah mengambil kira faktor perbezaan ini, bukannya dengan sewenang-wenang membuat perubahan atau pemansuhkan. Mengenai kecekapan warga kementerian, Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah mengingatkan untuk tidak semata-mata mempercayai dan mengutamakan konsultan dan syarikat-syarikat luar tanpa menilai dan mempertimbangkan warga tempatan. Beta memahami bahawa penyerapan beberapa buah jabatan dan badan berkanun ke dalam MOFI adalah menambahkan portfolio dan tanggungjawab, terutama yang menjurus kepada bidang ekonomi. Ini tidak syak lagi secara langsung turut menguji kecekapan pihak warga kementerian. Malah bukan sahaja kecekapan, bahkan turut diperlukan juga ialah memiliki sikap patriotik yang tebal. Misalnya, ketika menangani hal ehwal pelaburan, tidaklah wajar untuk semata-mata mempercayai dan mengutamakan konsultan dan syarikat-syarikat luar bagi menguruskan anak-anak syarikat di bawah Darussalam Asset Sendirian Berhad, tanpa cuba-cuba menilai dan mempertimbangkan warga tempatan. Jika ini terus dilakukan, artinya kita telah pun menyalahi requirement kerajaan. Kebawah Dulia Maha Mulia seterusnya bertitah menyentuh mengenai kelambatan Lembaga Tawaran Negara LTN yang sering dilakukan sehingga menjejaskan pembangunan. Termasuk juga menjadi ukuran kecekapan itu ialah mampu untuk menyelesaikan tugas dan tanggungjawab dengan cepat dan sempurna, seperti menilai, menimbang dan meluluskan tender daripada pihak-pihak kementerian atau jabatan bagi satu-satu projek yang dirancang oleh mereka. Tetapi yang kedengaran bahawa Lembaga Tawaran Negara LTN sering-sering sahaja melakukan kelambatan sehingga ada permohonan tender terpaksa diubah atau dikeluarkan semula retender kerana gara-gara kelambatan tersebut. Tidakkah kerana gara-gara seperti ini boleh menjejaskan pembangunan? Baginda juga turut mengambil maklum mengenai pengurusan kutipan cukai perniagaan ke atas syarikat-syarikat berdaftar yang belum lagi dilaksanakan secara menyeluruh dan adil, iaitu apabila masih terdapat amalan pilih kasih terhadap syarikat-syarikat yang dimiliki oleh orang-orang kenamaan. Beta difahamkan, pernah berlaku saranan untuk mengenakan cukai perniagaan kepada sebuah gedung perniagaan, tetapi perkara itu tidak dilaksanakan kerana khawatir pihak syarikat tersebut akan menaikkan harga jualan barang-barang
keperluan harian. Beta kurang faham mengapa kekhawatiran seperti ini boleh berlaku, sedang kerajaan sendiri mempunyai Jabatan Perancang Ekonomi dan Statistik yang berkuasa menentukan harga jualan mengikut peraturan. Sekiranya pun berlaku, ada pihak yang enggan memenuhi peraturan, bukankah mereka itu masih boleh diambil tindakan mengikut peraturan? Dalam makna, kekhawatiran seperti ini sepatutnya tidak berbangkit untuk menjadi sebab atau alasan mengapa kewajipan tidak dapat dilaksanakan. Mengenai skim tabung amanah pekerja TAP, Kebawah Dulia Maha Mulia mengingatkan tentang pentingnya untuk skim berkenaan dapat menjamin keperluan sara hidup bagi sepanjang masa persaraan ahli-ahlinya. Tujuan TAP diadakan ialah untuk menjamin ahli-ahlinya mempunyai simpanan kewangan bagi hari-hari persaraan, termasuk untuk turut menyara ahli keluarga yang menjadi tanggungan setelah bersara. Sedang dividen adalah begitu rendah, seperti kadar dividen pada tahun kewangan 2017-2018 ialah sebanyak 2.5%. Sementara bagi 2 tahun berturut-turut 2018, 2019 dan 2019-2020 kadar itu didapati turun kepada 2.2% sahaja. Ini menimbulkan rasa ragu di kalangan ahli TAP tentang masa depan mereka setelah bersara. Pada hemat beta, sewajarnya perkara ini diambil perhatian oleh pihak TAP dengan membuat kajian bagaimana untuk meyakinkan masyarakat terhadap keberkesanan pelaksanaan pelaburan yang membabitkan wang simpanan para ahli TAP itu. Perlu diingat bahawa yang penting bagi mereka ialah skim ini dapat menjamin keperluan perbelanjaan sara hidup bagi sepanjang masa persaraan. Inilah cabaran berat kepada pihak TAP untuk mencari formula dan jawapannya. Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah ketika negara berdepan dengan pandemik coronavirus. Kedengaran banyak sungutan daripada orang ramai, terutama dari kalangan yang berpendapatan rendah mengenai kenaikan harga barang-barang keperluan harian seperti daging mentah, ikan, bawang, telur, sayur-sayuran dan lain-lain lagi. Isu kenaikan harga barangan ini bukan sahaja berlaku di Brunei, bahkan juga turut didengar berlaku di mana-mana saja. Namun ia tidaklah boleh dipandang dengan sebelah mata sahaja. Kerana yang biasa terjadi, kenaikan itu dilakukan oleh setengah pihak secara tidak sah atau melanggar peraturan, semata-mata hanya kerana mengambil kesempatan dari keadaan-keadaan tertentu. Di sinilah pihak-pihak bertanggungjawab serta berkenaan tidak boleh mendiamkan diri atau memejamkan mata begitu sahaja, tetapi perlu melakukan sesuatu sebagai membetulkan keadaan. Mereka perlu memantau dan mengambil tahu apa yang telah
dan sedang berlaku, dan kemudian melakukan sesuatu sebagai pembaikan. Janganlah bersikap membiarkan satu pihak terus mengaut keuntungan sementara satu pihak lain merintih menjadi mangsa. Rintislah jalan yang lurus, iaitu jika senang, biarlah sama senang, dan jika susah, biarlah sama susah. Dalam titah, baginda menyarankan jika bekalan mencukupi dan mudah didapati, sayugia ia dinikmati bersama-sama, dan jika sebaliknya barang terhad atau sedikit, maka buatlah cara terhad atau sedikit tanpa perlu menjejaskan mana-mana pihak. Dalam makna, barangan tidak akan dijual atau dibeli, melainkan hanya dengan harga biasa sahaja, bukannya dengan menaikkan harga sehingga menyusahkan pembeli atau pengguna. Di sinilah kawalan perlu ada apabila terdapat pihak-pihak yang tidak mengamalkan etika timbang rasa dan kerjasama. Pada masa inilah Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES melalui Jabatan Persaingan dan Hal Ehwal Pengguna JPHEP perlu cepat bergerak membuat perhitungan bagi memantau secara konsisten kenaikan ini, dan jika perlu mengambil tindakan yang berpatutan untuk melindungi pengguna dari menjadi mangsa secara berterusan. Dalam titah, Kebawah Dulia Maha Mulia menggariskan indeks harga pengguna IHP yang dikeluarkan oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES setiap 3 bulan memerlukan tindakan yang berkesan oleh pihak penguatkuasaan memandangkan terdapatnya para peniaga yang masih saja terus menaikkan harga jualan. Selain tanggungjawab JPHEP dalam memantau dan melindungi orang ramai dari musibah kenaikan harga barang, pihak kementerian, sumber-sumber utama dan pelancongan juga dilihat sebagai perlu untuk berusaha memenuhi kekurangan bahan makanan atau sekurang-kurangnya meyakinkan orang ramai bahawa negara adalah mampu untuk memenuhi keperluan makanan serta memastikan bahawa security makanan juga terjamin dan mencukupi sehingga tidak perlu berbangkit ada pihak yang mengambil kesempatan untuk menaikkan harga barangan dengan sewenang-wenangnya. Adapun alasan oleh pihak peniaga untuk menaikkan harga barangan tanpa mengikut peraturan adalah tidak boleh diterima. Untuk mengakhiri, beta ingin menyebut satu perkara sahaja, iaitu tentang kegairahan kita untuk menarik pelabur langsung asing FDI. Dalam pada kegairahan ini sentiasa hangat, maka kita janganlah sampai lupa atau mengabaikan aspek-aspek security, di mana untuk itu langkah merujuk pihak-pihak berkepentingan seperti Jawatankuasa Keselamatan Negara JKN adalah penting dan wajar diutamakan. Pada keberangkatan tidak berjadual ke Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan melawat Jabatan Perbendaharaan dan beberapa bahagian kementerian berkenaan.
Antara bahagian yang mula-mula ke bawah Duli Yang Maha Mulia lawati ialah unit perundangan Legal Unit yang mempunyai visi memberi perkhidmatan undang-undang kepada Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam usaha mencapai objektif-objektif strategik. Bahagian hasil yang antara lain berperanan meningkatkan hasil kerajaan daripada cukai pendapatan dan duty stamp dan menggalakkan sistem cukai yang efisien, efektif dan moden selaras piawaian antarabangsa antara yang dikunjungi baginda. Jabatan Perbendaharaan juga mendapat perhatian baginda. Jabatan ini komited dengan visinya melaksanakan sistem pengurusan perakaunan dan perkhidmatan kewangan yang dinamik dan cemerlang. Kementerian Kewangan ditubuhkan pada 1 Januari 1984. Pada 20 September 2018, kementerian ini dinamakan semula menjadi Kementerian Kewangan dan Ekonomi dengan penyerapan Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi. Pada bulan November tahun lalu, Hal Ehwal Perindustrian iaitu Darussalam Enterprise DARE, Industri dan Ekosistem Perniagaan, Sekretariat Ease of Doing Business dan Pusat Standard Kebangsaan telah diserapkan ke Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Tiga jabatan di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi iaitu Jabatan Perbendaharaan, Jabatan Kastam dan Eksais Diraja dan Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik. Di bawah kementerian ini juga terdapat 13 bahagian, antaranya Pejabat Belanjawan dan Rancangan Kemajuan Negara, Bahagian Pelaburan, Bahagian Pendaftaran Syarikat-Syarikat, Lembaga Tawaran Negara, Industri dan Ekosistem Perniagaan dan Pusat Standard Kebangsaan. Terdapat 5 badan berkanun di bawah kementerian ini iaitu Agensi Pelaburan Brunei, Tabung Amanah Pekerja, Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei, Perbadanan Perlindungan Deposit Brunei Darussalam dan Darussalam Enterprise. Sementara 4 unit di bawah kementerian ialah Unit Audit Dalaman, Pejabat Pengurusan Strategik, Unit Perundangan dan Sukuk Financing Unit. Untuk menghasilkan kedaya tahanan ekonomi dan kewangan merupakan misi Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Kementerian ini bertanggungjawab memastikan kestabilan kewangan kerajaan dan negara, memperuntukkan perbelanjaan tahunan bagi pelaksanaan projek infrastruktur kerajaan,
memastikan keselamatan makanan negara dan keselamatan sosial melalui skim tabung amanah pekerja TAP dan skim caruman pekerja SCP dan menyediakan dasar dan garis panduan untuk rancangan pembangunan pertumbuhan ekonomi negara. Autoriti Monetari Brunei Darussalam AMBD juga mendapat perhatian ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Ditubuhkan pada 1 Januari 2011, AMBD berperanan sebagai Bank Pusat Negara Brunei Darussalam. Perubahannya bermatlamat mencapai dan mengekalkan kestabilan harga domestik, memastikan kestabilan sistem kewangan melalui peraturan kewangan dan piawaian berhemat, membantu dalam mengadakan sistem pembayaran yang cekap dan menggalakkan dan mengembangkan sektor perkhidmatan kewangan yang kukuh dan progresif. Kementerian Kewangan dan Ekonomi menerapkan 4 nilai utama dalam melaksanakan tanggungjawabnya iaitu beriman dan bertakwa, accountability, integriti dan inovatif dan kecemerlangan dan kerja berpasukan. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ini bertujuan memastikan Kementerian Kewangan dan Ekonomi peka terhadap isu-isu yang ditangani oleh Kerajaan Baginda selain berusaha mencapai dan menjayakan visi dan misi kementerian berkenaan. Kementerian Kesihatan sedang melaksanakan satu projek bagi pemberian kemudahan pengangkutan untuk petugas komuniti atau home nursing dengan menggunakan perkhidmatan DART Logistics Sendirian Berhad iaitu sebuah syarikat yang memberikan perkhidmatan pengangkutan bersandarkan teknologi aplikasi mudah alih yang dapat memberikan perkhidmatan pengangkutan yang berpatutan, berkesan dan selamat. Inisiatif ini adalah salah satu usaha dalam mempertingkatkan efisiensi dan kualiti pemberian perkhidmatan serta liputan penjagaan kesihatan menyeluruh kepada orang ramai. Majlis penandatanganan kontrak perjanjian di antara Kementerian Kesihatan dan DART Logistics Sendirian Berhad bagi projek perkhidmatan pengangkutan home nursing bagi Kementerian Kesihatan berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Perkhidmatan ini dikenal pasti dapat membantu meningkatkan kualiti rawatan serta pengurusan pesakit yang terlantar di rumah. Ia juga diharapkan dapat mempertingkatkan tahap kesihatan bagi ibu yang baru bersalin dan anak damit yang baru lahir. Penandatanganan kontrak perjanjian disaksikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, dan Awang Kiran bin Datuk Paduka Janin, pengasas DART Logistics Sendirian Berhad. Menandatangani bagi pihak Kementerian Kesihatan, Haji Abdul Khalid As'ari bin Haji Azhari, Ketua Pegawai Eksekutif Tingkat Khas, sementara DART Logistics Sendirian Berhad ditandatangani oleh Zul Amali bin Datuk Paduka Haji Idris, pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutifnya.
Kemalangan jalan raya di negara Brunei Darussalam secara am memperlihatkan trend penurunan sebanyak 55% iaitu daripada 29 fatality pada tahun 2017 kepada 13 fatality pada tahun 2019 dan menurun kepada 11 fatality setakat bulan November tahun ini. Perkara tersebut dikongsikan oleh Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi selaku pengerusi Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya MKKJR semasa berucap pada Majlis Pelancaran Plan Strategik Keselamatan Jalan Raya bagi Brunei Darussalam 2025. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof lagi, plan strategik tersebut merupakan satu pencapaian yang penting dalam perkembangan keselamatan jalan raya di negara ini. Tambahnya lagi, plan strategik itu juga merupakan kesinambungan dan pengemaskinian ke atas Blueprint Decade of Action for Road Safety 2011 to 2020 Brunei Darussalam serta disediakan dengan beberapa hasil strategik meliputi keselamatan untuk semua pengguna jalan raya, budaya keselamatan, piawaian dan infrastruktur. Beberapa strategic pillars telah pun dikenal pasti, termasuk penguatkuasaan undang-undang yang lebih efektif, rangka perundangan dan peraturan yang lebih mantap, pengukuhan governance dan kepimpinan, data collection yang efektif dan penggunaan teknologi. Plan ini mengandungi 160 inisiatif yang mana 48 inisiatif daripadanya disasarkan untuk dilaksanakan dalam tempoh 5 tahun akan datang. Adalah diharapkan plan ini akan dapat memenuhi aspirasi dan jangkaan orang ramai bagi mewujudkan persekitaran keselamatan jalan raya dan pemanduan yang lebih selamat dan kondusif di negara ini. Ingin saya kongsikan dalam penyediaan plan strategik ini, salah satu perbincangan hangat adalah mengenai visi plan strategik ini. Akhirnya, persetujuan dan kesepakatan telah pun dicapai untuk memilih visi Zero Road Accident Fatalities ataupun sifar kehilangan nyawa kemalangan jalan raya. Yang Berhormat Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi juga mengongsikan perkembangan terkini inisiatif dasar pengangkutan negara antaranya mengenai projek rintis dilancarkan bagi menggantikan Speed Warning Device SWDs di bawah Peraturan Lalu Lintas Jalan Raya 2002 mengenai kenderaan elektrik, isu nombor plat pendaftaran kenderaan pudar dan sistem Road Accident Data Development and Enhancement RADED. 5 strategic outcomes dikenal pasti bagi mendukung misi dan visi Plan Strategik Keselamatan Jalan Raya Negara Brunei Darussalam 2025 iaitu Progressive Road Safety Culture for All, Progressive Road Safety for All on the Move, High Safety Standard for All Road Vehicles, Recognise Safe Road Infrastructure dan Dependable, Timely and Reliable Emergency Response. Plan Strategik Keselamatan Jalan Raya bagi Brunei Darussalam 2025 boleh dilayari dan dimuat naik di laman sesawang rasmi MKKJR www.mkkjr.gov.pn. MKKJR juga menyeru semua pengguna jalan raya untuk sentiasa memulakan setiap perjalanan dengan kewaspadaan dan memberikan tumpuan penuh serta mengamalkan sikap pemanduan yang berhemah. Sebuah keluarga berbangsa Iban memilih agama Islam sebagai pegangan hidup baharu dengan melafazkan 2 kalimah syahadah mereka di Pejabat Majlis Kesejahteraan Masyarakat yang berlangsung malam tadi di Kampung Sungai Hancing. Hadir Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Sri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Ernie Carlina anak Charlie 34 tahun kini dikenali dengan nama Islam Elvina Fazirah binti Abdullah. Juga memeluk agama Islam ialah 4 orang anaknya. Majlis Pengislaman berlangsung di hadapan para pegawai dari Unit Pengislaman Pusat Dakwah Islamiah, Kementerian Hal Ehwal Agama dan diteruskan dengan penyampaian cenderahati kepada saudara baharu yang diraikan.
Biro Kawalan Narkotik BKN telah menjalankan satu serbuan di Kampung Tanjung Nangka pada awal pagi 24 Disember 2020 dan telah menahan seorang lelaki warga tempatan berusia 48 tahun kerana dipercayai terlibat dalam aktiviti pengedaran dadah. Lelaki berkenaan juga dipercayai telah menggunakan khidmat keldai dadah untuk menyelundup masuk dadah dari negara jiran melalui pos kawalan Sungai Tujuh, daerah Pelait. Hasil pemeriksaan ke atas suspek, kenderaan dan kediamannya telah menemukan beberapa bungkusan plastik dalam paket teh yang berisi ketulan hablur yang dipercayai dadah jenis syabu kelas A melebihi 5 kg dan dianggarkan mempunyai nilai pasaran melebihi RM900,000. Rampasan signifikan lain yang dipercayai hasil daripada aktiviti pengedaran termasuk sejumlah wang tunai melebihi RM6,000, 4 buah kereta dan 1 unit telefon bimbit. Pada pagi yang sama, atas bantuan dari Jabatan Kastam dan Eksais Diraja JKED, BKN juga telah menahan seorang warga asing berusia 34 tahun yang berperanan sebagai keldai dadah yang membawa bekalan dadah bagi sindiket berkenaan. Ini termasuk rampasan-rampasan iaitu kereta suspek dan telefon bimbit yang dipercayai digunakan bagi aktiviti haram itu. Operasi kali ini dianggap signifikan bagi tahun ini kerana wujudnya kegiatan penyeludupan haram dalam suasana kawalan ketat semasa pandemik COVID-19. Tangkapan-tangkapan tersebut masih dalam siasatan di bawah beberapa kesalahan seperti berikut. Seksyen 3A Akta Penyalahgunaan Dadah APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memiliki dadah bagi tujuan mengedar dadah kelas A yang melebihi dari 100 gram membawa kepada hukuman gantung hingga mati. Seksyen 6-B APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memakan dadah terkawal. Seksyen 10 APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan bersubahat melakukan kesalahan di bawah Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27 dan Seksyen 3 Perintah Mendapatkan Kembali Aset Jenayah 2012 iaitu atas kesalahan membersihkan wang haram. BKN memberikan amaran terutamanya kepada penghantar barang untuk tidak membawa masuk barangan tegahan seperti dadah haram walaupun diberi imbalan yang lumayan. Tambahan lagi, dadah sengaja disembunyikan dalam pelbagai bentuk bungkusan yang bertujuan untuk mengaburi mata pihak berkuasa. BKN juga ingin menegaskan rangkaian-rangkaian dadah di negara ini termasuk mana-mana pihak yang bekerjasama dengannya sama ada secara langsung ataupun tidak akan terus dijejak untuk dibawa ke muka pengadilan. Dengan kejayaan itu, BKN juga merakamkan ucapan penghargaan kepada agensi-agensi perisikan keselamatan dan penguatkuasa undang-undang di negara ini atas bantuan kerjasama dalam meningkatkan kawalan di sempadan bagi menjaga kesejahteraan dan keselamatan negara ini khususnya dari aktiviti penyeludupan dan pengedaran dadah haram. Hasil pemantauan Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, komoditi-komoditi makanan iaitu produk ayam pedaging, ayam bulat segar dan sayap dan ayam penelur, telur ayam grade B, daging lembu, daging kambing dan beberapa produk pertanian secara amnya terdapat kenaikan harga. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam satu kenyataan bersamanya mengongsikan perkara tersebut berikutan penyebaran maklumat mengenai situasi kenaikan harga bagi beberapa jenis komoditi makanan di media sosial khususnya berhubung dengan bekalan ayam pedaging yang dilaporkan tidak mencukupi di pasaran tempatan pada masa ini yang mana perkara tersebut dipercayai menyumbang kepada peningkatan harga jualan komoditi berkenaan. Hasil tinjauan JPES mendapati kenaikan harga bagi komoditi makanan berkenaan disebabkan oleh kenaikan kos makanan ayam, ketiadaan bekalan alternatif komoditi import, faktor perubahan cuaca yang tidak menentu,
peningkatan permintaan domestik berikutan sekatan perjalanan keluar negara dan kos logistik serta pengangkutan yang turut meningkat di peringkat serantau dan global. Laporan pemantauan harga telah dilaksanakan berpandukan data indeks harga pengguna IHP dari bulan Januari hingga Disember 2020 dan data-data yang diterima daripada pihak peruncit. Laporan mendapati kenaikan harga bagi ayam bulat segar, sayap ayam dan telur ayam grade B dalam tempoh 4 bulan kebelakangan. Ayam bulat segar menunjukkan kenaikan harga purata 6% iaitu dari RM4.28 sekilo pada September 2020 kepada RM4.52 sekilo pada Disember 2020. Manakala harga sayap ayam mengalami kenaikan harga purata 3% iaitu dari RM7.78 sekilo kepada RM8.03 sekilo dan telur ayam mencatatkan kenaikan 6% dari RM4.58 setray kepada RM4.87 setray. Dalam masa yang sama, harga daging kerbau, lembu dan kambing segar juga mengalami peningkatan berikutan ketiadaan bekalan daging kerbau beku dari India yang lazimnya dijual dengan harga yang lebih murah dan daging lembu serta kambing beku dari Australia. Peningkatan disebabkan oleh sekatan perjalanan akibat wabak COVID-19. Harga purata daging lembu segar bagi bulan Disember 2020 sekitar RM16.14 sekilo berbanding RM15.20 sekilo pada bulan September 2020 yang lalu. Manakala harga purata daging lembu beku meningkat kepada RM13.50 sekilo pada Disember 2020 berbanding RM12.40 sekilo pada awal tahun ini. Beberapa produk pertanian turut mengalami kenaikan harga dalam tempoh 4 bulan kebelakangan iaitu bawang merah dari RM2.34 sekilo kepada RM6.24 sekilo. Halia dari RM3.88 sekilo kepada RM4.24 sekilo dan cili dari RM9.15 sekilo kepada RM10 sekilo. Didorong oleh isu penuaian di negara pengeksport seperti keadaan cuaca yang tidak menentu. Kos logistik pengangkutan yang turut meningkat di peringkat serantau dan global akibat sekatan perjalanan juga merupakan antara faktor yang menyumbang kenaikan harga produk-produk berkenaan. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dengan kerjasama penternak-penternak ayam tempatan akan terus mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan bekalan ayam pedaging bagi menampung permintaan dalam negara dengan inisiatif penambahan reban ayam oleh para pengusaha tempatan yang mana 3 buah syarikat utama tempatan dijangka memulakan operasi pengeluaran tambahan seawal tahun depan. Sementara itu, kementerian tersebut melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan mengongsikan pengeluaran ayam pedaging dalam negara pada tahun ini mencatatkan peningkatan tertinggi pernah dicapai oleh penternak tempatan iaitu pengeluaran sekitar 26,000 tan metrik. Di samping itu, dalam usaha memenuhi permintaan bekalan daging di pasaran tempatan, kementerian berkenaan terus memudah cara peningkatan kemasukan lembu dan kambing dari luar negara untuk memberikan alternatif kepada permintaan ayam pedaging. Baru-baru ini, salah sebuah syarikat pembekal daging tempatan berhasil mendatangkan sekitar 1,250 ekor kambing yang diimport dari Republik Indonesia. Kemasukan bekalan kambing sekitar 1,200 juga dijangka tiba dalam bulan Januari 2021. Manakala bekalan daging lembu sehingga bulan November 2020, 6,743 ekor lembu telah didatangkan dari negara Australia dengan sekitar 1,329 ekor lembu lagi dijangka tiba pada penghujung bulan ini. Bagi turut menampung keperluan semasa melalui syarikat-syarikat tempatan yang membekal daging lembu, kekerapan pengimportan lembu hidup menggunakan kenderaan komersial luar negara melalui pos-pos kawalan darat juga ditingkatkan dari 3 hari seminggu kepada 5 hari seminggu. Dalam pada itu, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan Kementerian Kewangan dan Ekonomi juga menyeru orang ramai supaya tidak menyebarkan berita-berita serta video tular yang boleh menyebabkan orang ramai membeli secara berlebihan, panic buying dan membeli lebih daripada yang diperlukan. Orang ramai juga diharap dapat mengamalkan sikap bertimbang rasa sesama pengguna lain dalam sebarang pembelian yang dilaksanakan serta mematuhi arahan-arahan yang telah dikeluarkan.
Tiada kes jangkitan baru COVID-19 dicatatkan kemarin. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan kekal 152 dengan kes yang sembuh seramai 149 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 11 kes. 573 sedang menjalani pengasingan diri mandatri, manakala seramai 10,236 orang menamatkan pengasingan diri mandatri sejak Mac lalu. Sementara itu, 192 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 82,746 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148.